lebih faham lah sesuatu tajuk. Seperti AdMed, tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi. Itu sukar lah untuk faham. Hazul ini mungkin ada perbezaan sedikit. Kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk package pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dah pasti gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Hazul ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid. Sebab kadang saya tengok anak saya yang gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Okey. Banyak lagi rahsia. Hazul terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Faris dari Lahazul Education. Baik. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Minggu, hujung minggu, hari-hari Ahad, Lahazul Education dan pihak KSIB Ceras akan ada put effort untuk anjurkan satu live iaitu Mega Live Lahazul Education untuk kita bincangkan tentang topik-topik yang menarik yang berkenaan dengan pelajar dan dunia akademik. Alright, so seperti biasa saya merupakan pengendali bagi majlis pula guys, program Mega Live pada setiap hari Ahad iaitu Cikgu Faris. Dan macam biasa saya akan ada setiap minggu, siapa yang follow Mega Live Lahazul Education, kami sentiasa akan ada tetamu undangan khas. Okay, untuk bercakap tentang topik-topik yang kita nak bincangkan pada hari tersebut. Seperti hari ini juga kita ada topik yang hangat untuk dibincangkan di kalangan pelajar terlebih lagi. Okay, especially dalam bab belajar dengan gembira. Kalau kamu masuk live tu, kamu nampak kan ada satu headline dekat depan tu, dia memang dah mention belajar dengan gembira. So itu topik kita, main topik kita pada hari ini. Alright, anda semua yang sedang menonton ni, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Please notify me kalau you all ada dekat dalam ni. Okay, Assalamualaikum daripada Miss Ilmi. Alright. Okay, Imran Faris. Okay, ini student kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imran. Okay, Coach Nis pun ada notify dah. Okay, Yuri Utami pun. Oi, sekali dia tulis Arab dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yuri. Farhan Hermansyah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alright. So ramai yang bagi salam dekat saya sebab diorang nampak saya je sekarang ni. Okay. Macam saya kata, seperti biasa setiap minggu Mega Live akan ada tetamu undangan khas, which is tanpa melengahkan masa, saya menjemput beliau merupakan orang yang paling layak untuk bercakap tentang topik ni. Dan beliau juga sudi untuk luangkan masa pada hari Ahad ni. Yelah, kita tahu Ahad tengah-tengah hari pula. Okay. Lepas tu dia sudi nak berkongsi dengan ibu bapa yang sedang menonton, cikgu-cikgu yang sedang menonton, okay, pelajar-pelajar juga yang sedang menonton mengenai topik kita pada hari ini. Tanpa kita lengahkan masa, jom kita jemput saya panggil dia dengan gelaran mesra, Kak T. Alright, silakan. Okay, Assalamualaikum Kak T. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, okay, terima kasih Kak T sebab sudi nak munculkan dan buat sharing pada hari ini untuk sesi Mega Live Lahazul Education. Very appreciate. Okay. So mungkin ramai yang mungkin ada yang tak kenal lagi, mungkin tak mengenali Kak T ni siapa. Okay, Kak T ni apa kena mengena dengan Lahazul dan sebagainya, apa kena mengena dengan topik ni. Okay, so boleh kita mintakan sedikit sebanyak Kak T untuk perkenalkan diri dan kepakaran Kak T sebenarnya. Silakan. Okay, saya nama penuh Nur Hayati Daud, biasa dipanggil rakan-rakan semua panggil Kak T. Tapi anak murid panggil Cikgu Nur. Ada beza dekat situ. Okay. Baik, untuk pengenalan pada diri saya lah. Saya sebenarnya bekas guru yang sudah bersara setelah 23 tahun berkhidmat. Pada 2017 yang lalu, saya jadi masuk tahun ni dah hampir 5 tahun lah. Hampir 4-5 tahun juga saya dah bersara. Okay. Baik. Jadi sekarang saya aktif dalam memberikan program pendidikan, program yang berasaskan pendidikan kepada guru dan pelajar. Bagaimana nak
nak mewujudkan kegembiraan semasa belajar. Yes. Ya. Alright, so itu sikit sebanyak lah mengenai apa kita panggil Cikgu Nur Hayati. Okay, Cikgu Nur Hayati. Alright, so apa nama, kadang-kadang saya tersasul panggil Kak T, tak apa ke? Tak apa. Tak Lebih apa, bagus Kak T. Kita lebih bonding, lebih rapat macam tu. Alright. Tapi yang pelajar sedang menonton tu jangan panggil babe lah Panggil Cikgu Nur Hayati juga. Right. So Waalaikumsalam Farhan. Yes, itu ada yang memberi salam tu Farhan. Ini merupakan student tingkatan 5 tahun ni, SPM ni. Okay. Alright, so apa nama Kak T datang hari ni, dijemput, diundang hadir untuk hari ni. Adakah dah dimaklumkan pasal apa kita nak bercakap pasal hari ni? Cuma diberitahu belajar dengan gembira. Belajar dengan gembira. Sangat ni. Yeah. Which is topik tu pun sangat rapat dengan Kak T dengan Lahazun actually. Betul. Okay. Which is itu pun apa yang selama kita kenal Lahazun memang menerapkan kegembiraan semasa belajar, baik daripada tutor mahupun daripada pelajar. Bila ada bonding, ada keseronokan, itu barulah pembelajaran tu jadi bermakna. Yes, alhamdulillah. Yes. Right. Which is Kak T pun sama, dia usahakan perkara yang sama, lebih kurang sama. Mungkin kita tak kata sama, tapi the gist dia punya base ialah still gembira tu kena ada dalam pembelajaran. Which is Kak T pun tengah usahakan. That's why Lahazun dengan Kak T ni close. Sebab apa? Ada sebab lagi. Kalau perasan kan, yang pelajar-pelajar sedang menonton, yang mana ambil kelas bacaan, yang mana ambil kelas membaca, reading tu semua tu, kita ada guna satu kad. Kita ada guna satu kad tu. Okay, kita guna nama dia kad ASK. Supaya pelajar Lahazun dia kenal lah kad ASK ni apa, kita dah biasa main. Siapa yang buat? Macam mana pula Kak T tu boleh ada kad ASK? Adakah dia pun hantar anak dia di sini? Okay, Kak T boleh cerita sikit tak apa kena-mena Kak T dengan KASK? Sikit. Okay, selepas bersara, saya mencipta kad ASK untuk membantu guru-guru dan pelajar. Dia bukan bantu guru saja, membantu guru-guru dan pelajar. Contoh semasa di dalam kelas, masa mengajar dulu, setiap kali kita nak mengajar satu-satu tu, kita kena sediakan bahan bantu mengajar. Yes, betul, setuju. Satu topik kena buat satu topik yang lain kena buat yang lain pula. So bila bersara ni, Kak T memikirkan apa benda yang buat sekali je tapi boleh digunakan berkali-kali, boleh digunakan dalam pelbagai subjek. Dengan dan pelajar-pelajar pula gembira, seronok, boleh ni. Kemudian berlakulah PKP. Sebelum PKP memang kami dah jelajah memenuhi undangan ke sekolah-sekolah untuk kongsi manfaat, kongsi value, apa yang cikgu boleh dapat, apa yang murid-murid boleh dapat, impaknya yang sangat besar dalam PDPC. Selepas tu berlakulah PKP yang mana pelajar dengan guru nak tak nak, have to, nak ataupun tak nak, kena belajar melalui online. Jadi di sini cikgu je ada tau, cikgu sahaja yang ada. Jadi cikgu je ada? Ya, yang ini sebab hari tu bila kami bagi kursus kepada cikgu, cikgu hanya beli untuk diri cikgu saja. Guna di dalam kelas masa bersama, tak ada masalah. Jadi semasa online macam mana pula? Macam murid-murid Kak T sendiri, Kak T memang suruh anak murid, setiap murid mesti mempunyai kad ASK. Bukan sebab bukan sebab paksaan atau apa, tapi kita nak mewujudkan suasana yang gembira. Budak ada something yang boleh dia pegang, yang boleh dia main, yang boleh dia tunjuk dekat skrin, yang membuatkan dia sentiasa aktif. Bila budak aktif, dia akan rasa gembira. Itu key point dia. Jadi alhamdulillah semua murid saya ada ni. Semua murid Kak T ada kad ASK. Setiap kali kita Zoom kan, kita dah belajar, dah bersedia semua, dah cikgu semua tunjuk kat ASK. Jadi dekat situ budak akan sentiasa tertunggu-tunggu. Itulah yang kita kongsikan sentiasa dengan guru-guru.
Okay. Faham? Alright, itu sikit sebenarnya. Ini dia kita panggil pengasas pengasas Ya. untuk kat ASK kepada geng-geng Lahazoners yang mana gunakan kat ASK tu. Inilah orangnya yang create pengasas kita panggil Alright, so kenal jangan guna saja, tolong kenal. Alright. So apa nama? So bila Kak T explain tadi kan, kat ASK ni Kak T create ataupun Kak T buat tujuan je banyaklah untuk bantu dan sebagainya. Dan ada salah satunya tujuan dekat situ nak pastikan pelajar ni belajar dengan gembira, betul? Untuk kat ASK ni. Yes. Nak sparkkan benda tu. Okay. So kita nak tanyalah Kak T. Apa nama, sejak ni kan, sejak diorang ni nak open sekolah balik dah, sebenarnya diorang tengah cuti sekolah ni. Esok dah start sekolah balik. Tapi PDPR lah. Okay, PDPR. Nak katakan adalah kita dapat antara kaji selidik kita tanya-tanya juga student-student ni, you all sebenarnya okey ke PDPR ni? Kalau kata diteruskan sampai bila okey tak? Ke nak kena pergi sekolah juga? Ramailah bukanlah ramai, adalah sebahagian daripada kata PDPR ni boring je, PDPR ni tak best, PDPR ni dia tak macam one to one je, dia macam tak nampak cakap sekolah je. So dia tak happy, dia tak gembira sangat lah. Kalau kat sekolah tu happy juga. So ada di antara mereka yang berpendapat macam gitulah. Alright. So cuma adakah benar sebenarnya PDPR ni lah penyebab utamanya pelajar tu belajar dengan tak gembira? Pada pendapat Kak T macam mana? Okey. Untuk sebenarnya hari ni dah mula sekolah dah. Untuk negeri Johor, Kedah, Terengganu. Sebenarnya kita Kuala Loko lah. Kita KL. Belum lagi. Sekolah pada adik-adik di negeri tersebut dah mula sekolah. Yes. PDPR ni, PDPR, apa beza PDPR? Kita tengok beza dia yang menyebabkan ada yang kata tak best lah, boring lah PDPR. Sebab apa tahu? Sebab mereka tidak mendapat roh ke sekolah tu. Ui, hati-hati guys, ada yang follow guys kat sekolah tu, hati-hati. Lagi-lagi sekolah lama. Dia tak dapat roh nak ke sekolah. Apa maksud roh ke sekolah? Bangun pagi-pagi, lepas solat, pakai baju sekolah, tunggu bas sekolah, tunggu bas ayah. Lepas tu masuk pagar sekolah, jumpa kawan, hey gang, hey babe, guys. Wadap semua kan. Lepas tu beratur, perhimpunan, benda tu tak ada. Contoh kalau dekat Johor sendiri sebab saya dari Johor dekat Johor sendiri, hari Ahad, contoh hari ini kan, hari Ahad, hari yang ditunggu-tunggu setiap minggu. Sebab apa? Kita ada perhimpunan di Dewan. Kita boleh tengok macam-macam penyampaian hadiah apa semua. Itu situasi itu tidak dirasai di rumah. Dia bukan sebab PDPR sangat tu. Dia bukan isu belajar melalui dengan sesi PDPR, tidak. Mereka rasa tak seronok tu sebab tak ada perasaan tu lagi. Tak ada roh pergi ke sekolah tu. Itu aja. Jadi PDPR sebenarnya semua, baik murid, pelajar sendiri, guru ataupun ibu bapa, dia kena double work. Kena buat berganda-ganda, double triple work untuk mewujudkan satu suasana yang macam semua boleh adapt, semua boleh semua boleh merasai walaupun tak sama tapi boleh menghampiri. Tetap juga kita tak boleh lawan lah, duduk dalam kelas ramai-ramai bising, datang tiba-tiba senyap, tak rasa benda tu dah. Kan? Atau penonton yang kata betul, saya rindu perhimpunan dekat sekolah. Momen-momen pergi sekolah tu yang sebenarnya kan, mak ambil anak balik, kan, rebut-rebut naik bas. Betul. Bila Kak T kata, ni pun dia kata momen-momen pergi sekolah tu yang sebenarnya dia orang rindu sebenarnya. Nak feel benda tu. Okay, jumpa cikgu, jumpa kawan macam cikgu. Thank you Mas Nida Rashid. Okay, actually bila Kak T kata tadi tu, diorang ni bila pergi sekolah ni, diorang tak ada roh tu kan. Diorang tak ada, bila pergi sekolah tu boleh diorang rasa. Bila tak pergi ni, dia tak ada dah benda-benda tu. Diorang tak rasa dah apa semua. Yes, sebab apa, benda-benda tu kadang-kadang dia efek banyak. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab bila Kak T kata guru dengan ibu bapa ni kena buat double ataupun triple effort. Triple effort untuk apa? Untuk diorang lupakan
Maksudnya lagi best daripada pengalaman yang diorang ada kat sekolah tu, yang diorang rindu-rindu tu. Cikgu dengan ibu bapa kena buat mereka suasana yang lebih best lah daripada yang tu, supaya diorang dapat lupakan ataupun hilangkan rindu lah. At least tak terfikir kejap pasal sekolah tu. Kalau tidak, dia jadikan alasan je PDPR tu sebenarnya. Okay, actually dia nak pergi ke sekolah sebenarnya. Right. So itu sedikit lah mengenai PDPR. Okay, ada tambahan Kak T pasal betul ke PDPR ni yang menyebabkan pelajar tu tak gembira sebenarnya? Selain daripada roh tu, ada lagi? Okay. Untuk mewujudkan dia tak gembira tu, itu satu sebab lah. Jadi betul. Macam mana kita nak tarik balik supaya mereka rasa PDPR pun best juga, PDPR pun bagus juga, ada juga manfaatnya. Satu, tak payah keluar sebab ni musim. Kita positifkan balik budak-budak ni. Dia kata tak boleh nak pergi sekolah. Okey, kenapa tak boleh pergi sekolah? Sebab pandemik, sebab sekarang dah bukan berjangkit bukan pasal sentuhan saja, di surface saja, melalui udara pun dah mula dah sekarang, dah boleh berjangkit melalui udara. Jadi dia minta keselamatan, kena duduk dalam rumah. Jadi kita positifkan mereka supaya mereka boleh terima kenyataan yang nak tak nak kena duduk dalam rumah dan belajar. So ke arah PDPR yang menyeronokkan, itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yes, actually. Okay, so itulah dia sebenarnya. Okay, kepada mereka yang merasakan PDPR tu menyebabkan anda tak minat sangat lah, tak best sangat, tak gembira lah. Bila tak best tu tak gembira lah. Okay, so sebenarnya kadang-kadang kita punya tanggapan tu bukanlah yang sebenarnya. Contoh kita kata PDPR tu yang buat kita tak best, sebenarnya benda lain. Okay, which is kita macam Kak T kata, kita positifkan diri kita balik. Kita kena tahu apa benda, kenapa kita tak sekolah, kenapa tak boleh pergi sekolah, kenapa kita tak boleh dibenarkan sekolah lagi sekarang ni lah. Okay, soon insyaAllah kita doakan kita dapat pergi sekolah balik. Actually sebenarnya untuk PDPR ni, saya juga bukan dapat yang benda yang komen yang tak best saja. Saya dapat lagi ramai sebenarnya yang cakap best actually. Lagi ramai yang prefer sebenarnya yang PDPR. Cuma kita nak tahu jugalah, ada juga golongan-golongan pelajar di kalangan yang kata PDPR ni buatkan dia belajar dengan tak gembira lah, tak happy lah. Okay, so itu actually sedikit kita punya intro untuk Inai, cerita pasal PDPR tu, which is KL besok dah sekolah. Okay, tapi Johor dan negeri-negeri kita yang lain, Kedah dan sebagainya, hari ni dia dah start sekolah dah guys. Tapi kat rumah lah. Okay. So apa nama, okay, so Kak T itu apa nama mengenai PDPR, benarkah dia yang menyebabkan pelajar tak gembira? So actually dia banyak aspek lah sebenarnya untuk tak minat tu. Dia sebenarnya PDPR tu dia jadi macam sebab sampingan je untuk dia tak minat tu. Sebenarnya yang major betul-betul penyebab dia tu lain sebenarnya. Alright, dia berkait saja. Alright, and then bila Kak T kata belajar dengan gembira tu, kan diorang pun tak happy lah apa dah. Sebenarnya gembira tu, apakah yang dimaksud belajar dengan gembira tu actually? Sebab ada setengah orang dia salah faham pasal gembira dia. Mesti gelap, mesti buat kelakar, mesti lawyer buruk. Okay, so silakan Kak T, macam mana belajar dengan gembira tu actually? Okay, jom kita tengok slide dulu. Apa yang dimaksudkan dengan belajar dengan gembira ni? Slide pun comel aja. Nampak happy je. Okay, rasa lapar pula tengok. Biskut biskut bergerak-gerak. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan belajar dengan gembira, sebenarnya dalam term pendidikan sendiri kita panggil didik hibur. Didik hibur. Apa yang dimaksudkan pula dengan didik hibur ni? Kita biasa seronok cakap didik hibur. Tapi ada yang tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan didik hibur. Bila kita pecahkan perkataan itu, didik ialah mendidik, mengajar, okay? Hibur ialah hiburan, menyeronokkan. Belajar santai-santai, tu Cikgu Mas Nida. Terima kasih Cikgu Mas Nida. Okay, suka belajar sambil bermain? Ya, betul Cikgu Aisyah. Terima kasih Cikgu Aisyah. Ya, belajar sambil bermain. Cikgu Aisyah antara guru yang aktif menggunakan kad ASK dalam kelas. Setuju. Untuk siapa tahu? Untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Cikgu Aisyah mengajar anak-anak sekolah menengah menggunakan kad ASK. Pun secara online juga. Secara online. Jadi cikgu ada, murid pun ada, pelajar pun ada. Baik, jom kita tengok balik. Apa ciri-ciri didik hibur supaya baik murid ataupun guru ataupun ibu bapa. Ibu bapa pun kena tahu apa yang dikatakan dengan didik hibur. Sebab antara isu kenapa
kenapa kad ASK ini diguna pakai oleh pelajar-pelajar di rumah. Maksudnya parents tu beli juga. Sebab ada juga yang ada parents cakap kenapa kena beli main-main ni apa semua, tak nak. Saya nak anak saya tahun ni SPM kot. Takkan nak bagi dia main-main benda ni kan? Dia tak boleh, nanti dia tak fokus. Tapi sebenarnya inilah dia salah satu tool bahan didik ibu. Okay, ciri-ciri didik ibu bila kita mengajar tu, kita mengajar masa yang digunakan tak lama untuk didik ibu. Contoh kita ajar grammar, kita ajar tata bahasa kan. Yes. Lepas tu, okay, sekarang jom kita main sekejap. Itu dah didik ibu sekejap. Masa singkat. Kemudian semua pelajar boleh buat. Sebab tu tadi semua pelajar kena ada. Sebab kita dipisahkan oleh skrin. Kita macam contoh saya nak bagi ni. Nah, Faris ambil ni. Boleh ke? Boleh ambil ke? Tak boleh. Faris boleh tengok. Jadi bila cikgu saja yang syok dekat sini, cikgu je yang seronok tunjuk. Budak pembelajaran tak menarik. Sebab cikgu je. Jadi kalau boleh memang kita galakkan ibu bapa pakai juga kad ASK ini semasa belajar sama-sama dengan guru. Jadi sebab itu dekat sini semua pelajar boleh buat. Kemudian memenuhi semua tahap pembelajaran. Baik dari Dika prasekolah macam tadi Cikgu Masnida. Cikgu Masnida mengajar anak-anak prasekolah ni. Kan anak-anak membaca ni pun kemudian bila dia dah penat, penat lah cikgu nak baca, habis tu takkan cikgu nak buat lawak kat depan. Yes, so, kita bukan pelawak. Keluarkan kad ASK awak. Jadi dekat situ wujud fun learning. Wujudlah didik ibu dekat situ. Maknanya sampai ke sekolah menengah saya biasa tengok video-video yang diwujudkan oleh Lahazun, yang dibuat oleh Lahazun kan. Video-video tu memang ya Allah, budak-budak belajar. Dan lagi satu yang bestnya, dewasa. Coach Nis dengan Ali Zakim. Ali Zakim Masya Allah boleh berbahasa Melayu dah menggunakan kad ASK. Kenapa Ali Zakim tu tak cakap bahasa Melayu ke? Mungkin ada yang tak tahu kan? Ali Zakim dia memang menggunakan bahasa Inggeris sebagai untuk percakapan harian. Tapi sebab dia duduk di Malaysia, jadi dia nak belajar bahasa Melayu pasar. Dan saya memang sangat kagum apabila Coach Nis berjaya membantu Aliza dia siap boleh belayat tau. Ini Kak T test sendiri. Kak T pernah dijemput dalam live bersama Ali Zakim. Dia pun berdebar. Tapi bila Kak T kata okay, Aliza buat ayat, dia boleh buat ayat. Masya Allah. Jadi kan hanya untuk kanak-kanak aja. Contoh Yong Dila Yahya tu, Cikgu Dila juga menggunakan kad ASK untuk pelbagai level. Budak kecil, budak besar. Nampak tu. Bila murid terlibat, pembelajaran lebih aktif dan berkesan. Kalau ada budak yang mengantuk, mudi ajak main terus hilang mengantuk, kata Cikgu Masnida. Jadi yang ini antara pengalaman guru-guru yang pernah menggunakan kad ASK. Itu value yang ada, manfaat yang boleh cikgu dan ibu bapa gunakan untuk kita bagi pada anak-anak murid. Kemudian tak ada denda. Bila kita bermain semasa belajar, murid-murid tu tak, kalau salah tak apa kot. Contoh ayat. Kita kata, now kita buat ayat. Selalunya bahasa Inggeris lah paling orang takut. Betul tak? Betul. Bahasa Inggeris lah paling orang takut. Bila cikgu cakap, buat ayat tentang banana. Macam mana? Budak cakap, this is banana. Boleh ke teacher? Boleh. Kemudian nak buat ayat panjang sikit. Jadi dia akan rasa macam bukan dipaksa-paksa sebab dia dalam keadaan bermain. Dan bila main game ni tak ada denda-denda pun. Salah saya rotan awak. Salah saya potong markah awak. Salah, dia tak ada. Tak ada hukuman. Salah, tulis 100 kali. Ui, itu denda yang paling. Tobatlah home lah. Kan jadi tak ada unsur kecindan. Kecindan ni maksudnya happy, enjoy, ada lucu. Kemudian ada komunikasi lisan dan bukan lisan. Nampak? Bila dia tunjuk je, dia tak payah cakap ni cikgu. Tak payah, dia tunjuk je. Dah ada komunikasi antara guru. Contoh kita nak ajar
Karangan pergi ke pasar untuk peringkat rendah, sekolah rendah pergi ke pasar. Okey, di pasar apa yang awak nampak? Cepat cari kak. Okey, cikgu ni dapat ni. Okey, apa lagi awak nampak? Contoh, ajar pula lagi perasaan rindu, kata adjektif. Rindu, apa yang awak rindu? Ni sekolah. Jadi dia just cari saja kad tu di atas meja dan tunjuk. Itu komunikasi, bukan lisan. Atuk, nenek, cucu-cucu boleh main sama. Masa untuk family diisi dengan aktiviti bermanfaat. Dah ada yang jawab pun ikan. Ikan. Dekat pasar, dekat pasar ada ikan. Apa lagi? Kalau berdasarkan kad ASK ada macam-macam lah. Jadi bila ada macam-macam pilihan jawapan, budak ambil tunjuk. Lepas tu dia sambung cari lagi. Jadi maknanya budak aktif, cikgu dah tak penat nak bercakap saja. Kalau misalkan 1 jam tu 60 minit nak bercakap. Tak penat. Sebab kita ada aktiviti yang membuatkan murid serta cikgu sama-sama buat aktiviti. Waalaikumsalam Cikgu Harudin dari Batangkali kalau saya tak salah. SK Batangkali. DK. Yes. Di Mercu. Kalau tak salah saya. Yes. Okey. Kemudian itu ciri-ciri yang perlu ada dalam didik hibur. Macam mana kita nak wujudkan? Contoh didik hibur pula. Ini mestilah game. Kemudian ada nyanyian, ada contoh didik ibu tu bukanlah Arnab dan Sotong tu bukanlah. Tak ada. Suasana yang seronok tu. Suasana yang seronok tu. Jadi dekat sini contoh macam nyanyian Nyanyian. Baik. Okey. Sekarang saya keluarkan kad ambulans. Mari kita cipta lagu sama-sama. Jadi budak pun akan ambil kad masing-masing. Jadi semua akan menyanyi bersama-sama. Itu aktiviti menyanyi. Contohnya lagi. Selain daripada menyanyi lagu ambulans, lagu apa lagi yang awak rasa awak nak nyanyi? Contoh, nasi lemak. Keluarkan kad masing-masing. Sebab itu bila murid pun ada kad ASK, cikgu ada kad ASK, pembelajaran akan lagi pam. Tu nak tak tu. Cikgu Aisyah, bila dah mula main, susah nak berhenti. Mereka enjoy. Betul. Murid saya, sekali belajar 2 jam. Mereka tak nak berhenti. 2 jam tu tak nak berhenti. Sebab saya selang-selikan. Okey, kita bagi input pembelajaran hari tu, lepas tu kita main. Kadang-kadang dimarahnya kita sebab stop. Kemudian main. Lepas tu okey, jom kita sambung balik belajar, kemudian rujuk balik. Okey, dekat kad ASK, yang mana gini. Jadi dia benda ni sentiasa ada dekat dia. Sampai ada parents, anak adik-beradik dia hantar adik-beradik. Contoh kakak dan adik hantar tuition secara online, belajar secara online. Saya cakap beli satu dah cukup puan, anak-anak boleh kongsi. Tak nak beli 2. Satu untuk kakak, satu untuk adik. Sebab dia cakap masing-masing nak guna masa tak sama. Betul. Masa mereka belajar tak sama, tapi parents tetap nak beli 2, satu untuk anak, satu untuk adik. Sampai macam itulah keseronokan dia. Okey, Coach Nis ada soal. Cikgu Hadi, macam mana nak main kad ASK secara dalam talian? Macam tadi, Faris ada tak kad ASK kat situ? Saya ada. Izinkan saya. Sebelah ni je. Alright, jom. Kita praktikkan ikut pada permintaan. Coach Nis. Okey, apa nama? Mungkin slide-nya boleh turunkan dulu. Yes, kita turunkan slide dulu. Untuk peserta-peserta ataupun pendengar-pendengar, penonton-penonton yang ada bersama-sama, boleh juga menjawab di chat sana. Jadi di sini saya tunjukkan macam mana kita nak buat secara live ke ataupun di dalam kelas secara online ke kan. Baik, hari ini cikgu nak ajar cikgu nak ajar kata adjektif. Okey, kata adjektif. Baik Faris, cari kad yang kata adjektifnya garang. Okey. Tak ada kad nama mak saya lah. Cepat. Garang. Alamak, garang. Go. Jadi dekat sini, sebab anak murid seorang je Faris. Kalau ramai tu memang ada yang akan cepat. Cepat Faris. Okey, contoh ini katalah ni ada satu murid dah tunjuk.
Beruang, bagus beruang. Cari lagi. Akan kelakar pun nak cari. Ni hak ni. Abang ni dia jaga roadblock. Garang. Wah, takutnya. Cikgu Jamilah. Cikgu Syaliza, nampak Cikgu Syaliza kata. Guru garang. Cikgu Jamilah, polis ya. Kita takut polis kan. Singa garang. Ini garang juga kalau tak bawa duit. Dia pressure tu. Banyak order semua. Dia pressure dekat dapur ni, marah-marah ni kan. Jadi dekat situ berlaku perbualan. Polis garang. Kenapa polis garang? Cikgu takut tahu dengan polis. Jadi budak dia akan berkomunikasi. Tadi komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Budak akan berkomunikasi dengan kita tanpa diminta. Automatik bila dia ada. Contohnya lagi, apa yang besar? Besar. Apa yang besar? Contoh. Lagi apa yang besar? Ni, saya kedai. Kedai besar, hospital besar, apa lagi besar? Piano besar. Contohnya lagi kan. Jadi ada banyak jawapan yang budak hanya cari dan tunjuk. Okey, sekolah besar Cikgu Harudin. Jadi yang menaik kalau secara live lah pun benda tu sentiasa berlaku respons daripada murid. Sebab tu bila murid ada, memang insya-Allah pembelajaran akan jadi lebih menarik. Cikgu-cikgu akan ditunggu-tunggu je masanya. Contoh waktu ni waktu matematik lah. Okeylah kira-kira. Lepas tu selepas ni waktu Cikgu Harudin lah. Cikgu Harudin mesti guna kad SK ni. Kita pun sedialah dengan kad SK masing-masing. Parents pun cakap kejap lagi time Cikgu Harudin ni kad SK awak kat mana? Ada sedia belum? Dah sedia. Murid-murid akan bersedia tanpa diminta. Diminta. Kan sekejap lagi waktu BM Cikgu Jamilah ni, awak dah sedia dengan kad SK awak masing-masing ke? Dah. Bila buka aja Google Meet, biasa cikgu akan guna Google Meet. Bila buka Google Meet aja, hai semua, apa khabar? Rindu dengan Cikgu Jamilah tak? Hari ni kita akan gunakan kad SK. Dah bersedia dengan kad SK semua? Ini saya punya, awak punya mana? Jadi budak-budak semua akan tunjuk. Saya punya dah ada cikgu, dah ada ni, dah sampai dah kad SK saya. Macam tu. Jadi macam mana nak bagi post sajalah. Post saja kepada murid-murid macam mana saya buat. Murid saya dalam kelas saya lebih kurang dalam 20 orang, 30 orang. Jadi semua tu ada kad SK. Saya memang postkan kepada mereka sebab PKP kan kita tak boleh nak buat apa. Hantar dia dah jadi tools pun sebenarnya kan. Di Azure Education pun dia kita dah jadikan sebagai tools sebenarnya kad ASK ni. Parents beli sendiri. Jadi sekolah tidak terbeban lah. Parents yang beli sendiri. So apa nama dekat dekat sini sebenarnya nak menjawab kepada soalan Coach Nis tadi kepada mereka yang baru masuk. Kenapa yang kita duk main singa lah, polis lah, apa lagi risau dengar kan. Tadi ada yang tanya macam mana nak gunakan ataupun nak apply kat ASK ni sebagai didik hibur ni waktu online macam mana. So Kak Ki tunjukkan caranya tadi, at least sedikit sebanyak. Right. So sebenarnya mungkin kita dengar banyak ke arah kat ASK. Dia actually pelbagai, kita analoginya kita ambil kat ASK. Okay, sebenarnya kalau kata ada juga didik hibur lain, boleh juga diaplikasikan. Ini kita bagi idea. Alright. So itulah dia apa nama kita panggil apa yang dimaksudkan. Actually soalan saya awal-awal tadi saya tanya Kak T, macam mana maksud belajar dengan gembira. Actually Kak T dah bagi tahu tadi, belajar dengan gembira ni actually dia sampai tahap diorang tu bersedia sendiri, tak perlu ready cepat dah nak kelas ni, tak perlu, mereka akan tertunggu-tunggu. And then kat situ kita tahu disiplin. Bila diorang belajar dengan gembira, diorang tahu diorang nak belajar dengan gembira ni, disiplin datang sendiri. Okay? Betul. Lepas tu effort diorang pun termotivasi. Termotivasi sendiri. Yes, okay. So pelajar-pelajar tu apa nama, dia banyak self lah. Benda kita happy, kita akan buat sendiri selalunya. Benda yang tak happy tu yang selalunya kena paksa. Okay. So bercakap pasal paksa tadi tu, okay. Mungkin ada di antara mereka yang sekarang ni sedang menghadapi benda ni. Mereka belajar tapi mereka dipaksa sebenarnya. Okay, mungkin ada orang tak cakap kan kena marah. Okay, tapi dia simpan. Aduh, aku buat je lah. Kena belajar pula ada isu. Kat situ gembira tak ada.
Tapi kadang-kadang ada yang kata kadang-kadang saya dengar Cik Raisa ada je yang paksa-paksa lepas tu dia dapat A. Okay. Tapi ada juga yang kata paksa-paksa ni sebenarnya the first step. Macam mana Kak Tia? Ada beza sangat ke belajar paksa dengan belajar memang dah starting dah happy, memang dah ada perasaan happy daripada awal? Ada beza ke dua cara ni? Yes. Dia paksa ni, dia sebenarnya macam ni. Mula-mula memang akan rasa terpaksa. Tapi bila kita dah biasa buat, kita akan rasa macam okey juga kan? Jadi macam mana dia kena ada satu jambatan untuk mengaitkan dari paksa tu kepada gembira dengan rela hati, tak Ustaz? Betul kan? Jadi memang apa-apa memang kena paksa dulu. Tapi tidaklah paksa tu setiap kali nak buat, setiap kali tu tak dipaksa. Tidak, paksa mungkin sekali dua kali, kemudian dia boleh drive sendiri. Apa yang menyebabkan gembira tu gembira dan paksa ni, macam mana dia boleh selari? Kenapa? Contoh masalah gadget ini kita relatekan dengan PDPR lah. Contoh gadget, anak-anak sekolah menengah ni biasanya tak ada masalah sebab mereka ada handphone mereka sendiri. Jadi tak ada masalah nak pinjam mak ayah punya. Kepada anak-anak sekolah rendah, anak-anak prasekolah, gadget mungkin jadi masalah. Sebab mereka menggunakan handphone mak ayah, pinjam handphone mak ayah. Jadi dekat situ akan berlaku macam tak seronok lah, setiap kali nak belajar, setiap kali tu nak minta dekat mak. Yang mak pula dia akan rasa macam ya Allah, hari ni sehari suntuk tak boleh nak tengok handphone sebab dari pagi anak yang kecil. Kemudian tengah hari anak yang ni, lepas tu anak yang mak ayah pun stres ni. Macam mana ni? Satu handphone 5-6 orang anak nak guna. Jadi benda tu akan menyebabkan jadi terpaksa. Rasa terpaksa tu. Terpaksa juga ni anak kena attend ni. Terpaksa. Jadi macam mana kita overcome dengan masalah terpaksa mengadakan gadget ni? Macam mana kita nak susun? Dan Kak Tia percaya cikgu-cikgu sebenarnya cikgu-cikgu pun sebenarnya terpaksa juga ni. Terpaksa fikir alternatif. Budak ada 40 orang satu kelas. Kita kena layan 40 masalah ni. Contoh 20 ada gadget tak ada masalah. Lagi 10 lagi pinjam mak ayah punya. Lagi satu berebut pula dengan adik-beradik. Jadi dekat sini cikgu pun kena fikir. Kalau tak boleh secara bersemuka, ini dia bahan untuk awak tengok selepas mak dah balik kerja. Ini masalah gadget pula kan. Kemudian masalah internet yang menyebabkan murid rasa macam internet sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk. Lala dia kata tak seronok lah. Macam terpaksa belajar ni. Jadi internet talian tu kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Ni kita tak boleh nak buat apa kan masalah internet. Kemudian masalah masa pula. Contoh masa yang terlalu panjang. So, dari pagi sampai ke tengah hari dia nak kena mengadap je, lepas ni BM, lepas tu apa, lepas ni matematik pula, lepas jadi berjam-jam dia kena duduk di depan masuk tengah hari sejarah pula tu, masuk tengah hari pula tu. Kemudian daripada masalah kewangan sebab ramai yang dah kena dibuang kerja apa semua kan. Jadi dekat sini pun isu juga macam mana parents nak cari, nak bayar data, nak beli gadget yang baru, sebab tu terpaksa kongsi. Jadi dekat sini akan mewujudkan rasa terpaksa tu. Kemudian penyampaian. Tadi Kak Tia awal saya cakap kan, penyampaian daripada guru sendiri. Cikgu dia bukan hanya kena fikir yang secara online, secara offline ni dia kena cater juga murid-murid ni. Macam mana nak cater murid-murid yang tak dapat ni? Itu penyampaian cikgu pula. Maknanya untuk satu sesi dia kena fikir 2-3 kali cara. Satu sesi, belum 2 sesi, belum 3 sesi tau. Kemudian peluang. Bila kita secara PDPR ni, peluang tu kadang-kadang budak tak dapat. Contoh, gadget tak ada masalah, internet tak ada masalah, masa tak ada masalah, kewangan tak ada masalah, penyampaian cikgu pun tak ada masalah, dia pula peluang. Sebab apa? Dalam skrin, cikgu kena slide tengok budak tau. Betul. Dia bukan semua duduk terpapar dalam satu skrin, cikgu kena slide juga. Jadi mungkin dekat situ, kadang-kadang Kak Tia sendiri, kelemahan Kak Tia sendiri, terlepas pandang budak yang nak jawab, dia penat angkat tangan. Tapi kita sebab kita tak slide, dia duduk dekat belakang slide yang seterusnya, dia penat angkat tangan tapi cikgu tak nampak. Berbanding dengan kelas budak angkat tangan, angkat jari pun nampak.
Yes. Kembang hidung pun kita. Apa hal kembang hidung? Jadi peluang dia agak kurang dekat situ. That's why kita memang beri peluang kepada budak-budak supaya masing-masing, itulah berbalik-balik pada kad ASK tadilah. Bila masing-masing ada kad ASK, dia akan bergerak secara tak sengaja, secara aktif dalam kelas. Itulah jadi macam mana kita nak tukar, nak overcome masalah paksa ni kepada gembira, back to kepada gadget, tools yang akan digunakan semasa mengajar. Betul. Nak mewujudkan rasa gembira budak-budak. Sekiranya sekiranya masalah internet, kita boleh mengajar. Kak Ti pernah mengajar 2 jam hanya dengan WhatsApp. Hanya dengan 2 jam. Dan budak kekal aktif selama 2 jam. Guna apa? Guna kad ASK. Kita mengajar, tapi kita mengajar adalah mula-mula bagi video. Cuma hello, hai, selamat pagi, apa semua dah makan ke belum, berbual lah. Start kelas. Kemudian murid-murid, cikgu nak bagi latihan bina ayat. Semua tengok video sama-sama. Bagi link video. Dia akan tengok. Sekarang cikgu nak awak tulis, dah tulis, ambil gambar dan tunjuk pada cikgu dalam WhatsApp. So semua berderet-deret hantar. Cikgu dah siap. Sekarang kita tengok pula kad ASK. Cikgu nak awak buat ayat, pilih mana-mana kad yang ada, kemudian buat ayat, lepas buat ayat letakkan, contoh, buat ayat, pilih satu kad, buat ayat, ataupun buat cerita, atau buat karangan pendek. Saya nak 7 ayat saja, cerita tentang beruang. So dia letak beruang tu, dia tulis, lepas tu snap gambar, dia hantar dalam grup. 2 jam. Lepas tu main kuis pula. Jom sekarang saya ada sediakan kuis untuk awak. Jom kita main sama-sama. Dia main. Kemudian kita tunjukkan keputusan. Screenshot, masukkan dalam grup. Dia kata, saya pertama. Alamak, saya yang kedua. Dalam WhatsApp semata-mata. Tak ada Zoom, tak ada. Tahun pertama, PKP yang pertama tu. Masa tu memang tak ada idea nak guna Zoom ke, tak pandai lagi kan masa tu. Jadi memang WhatsApp sahaja. Jadi parents yang pergi kerja, dia tak akan buka grup tu sampailah balik. Bila balik dia bagi, ada hari ni ada kelas kan? Cuba tengok balik Cikgu Nur punya kelas, scroll satu-satu. Dia tengok macam tu. Dan nanti bila waktu malam akan adalah homework yang dihantar macam tu. Macam mana pun budak kena ada sesuatu untuk dia rasa macam walaupun dia tertinggal, tapi aku ada juga, boleh buat je. Macam tu. Taklah dia tengok video tu, tengok saja. Jadi dekat situ, dari dia rasa terpaksa, dia akan rasa gembira sebab dia dapat peluang tu. Faham? Itu cerita dia, gembira dengan paksa ni. Memang mula-mula nampak paksa. Paksa tu bukan paksa apa tau. Mula kat T, paksa ni paksa pada parents. Kena beli ke? Yes. Kena beli ke? Cakap, Puan, untuk pembelajaran online ni, saya memang akan suruh anak-anak, setiap anak murid saya kena ada kad ASK. Saya minta maaf Puan, memang kena ada. Kena beli ke? Kalau tak boleh, tak boleh. Macam tu kan. Mula-mula saya kata, kalau Puan tak beli tak apa, tapi anak Puan nanti bila aktiviti, anak Puan nak buat apa? Jadi okeylah beli. Kita tak akan cakap tak apa, kali pertama Puan tengok je dulu, kali kedua Puan fikir sama ada nak beli atau tidak. Sampai kadang-kadang kita lupa nak tanya balik, parents cakap cikgu saya naklah kad ASK tu sebab memang nampak anak aktif. Cikgu lah pula tunjukkan yang memang kita gunakan kad ASK. Memang saya gunakan setiap kali kelas, tak miss. Tak pernah saya gunakan. Jadi dekat situ adalah didik hiburnya dalam kelas tu. Betul. Yes. Faham? So dekat sini nampaknya yes. Kita pun tadi dah nampak perbezaan antara belajar dengan gembira dengan belajar dengan paksa. Apakah elemen-elemennya, antaranya gadget, masa sekarang ni internet, masa kewangan, penyampaian dan peluang. Kita tahu gembira dengan paksa ni kadang-kadang paksa datang dulu, gembira datang kemudian.
Tapi ada juga di antara kalangan pelajar juga gembira sampai dulu tak perlu ada paksa pun. Itu cuma kita nak bagi tahu untuk anak murid saya saat ini dia gembira dah gembira dah. Tak sabar-sabar lah. Contoh kelas saya pukul 8. 7.45 cikgu dah boleh masuk kelas, dah boleh mula dalam WhatsApp. Sebab saya offkan dalam grup tu, saya offkan dulu. Okay, pukul 8 tu baru saya on all comment kan. Masa tu lah baru dia kata, "Hai cikgu, selamat malam cikgu, selamat malam cikgu." 7.45 dah tunggu-tunggu. Parents cakap, "Makanlah dulu, tak nak. Kejap lagi dah masuk kelas." Kadang-kadang 7.45 tu dia tanya, "Sir mana sir ni?" Kita pula, aku kelas 8 ke kelas berapa? Murid saya tahun 1 pun dah pandai. Voice message, "Cikgu, belum mula lagi ke?" Saya cakap, "Ya Allah, pukul 5 kan?" Macam tu. Pukul 5, nanti dulu. Dia akan rasa macam, seronoklah nak masuk kelas nanti. Ya, Miss Syuhada, macam-macam boleh, insya-Allah, alhamdulillah. Ya betul Cikgu Harudin. Cikgu perlu kreatif selalu, insya-Allah. Kat SK Cikgu Harudin antara peserta penyair yang suaranya sedap. Ya, Cikgu Harudin. Perlu kreatif. Sekolah Cikgu Harudin antara sekolah kebat. Jadi gunakan ASK sepenuhnya Cikgu Harudin. Guna dengan anak-anak murid. InsyaAllah. Siap tanya nanti ada kan game kat ASK? Ya, betul. Jadi kalau tak buat tu dia orang memang tak nak keluar lah. Selagi tak buat tu tak ada. Memang kena main juga. Terpaksa tu tak ada dah. Perasaan terpaksa tu tak ada dah. Betul, bila kelas seronok, minat terus ada nak belajar. Ini murid sendiri kan pelajar Lahzun sendiri. Alhamdulillah. Alright, so itu dia tuan-tuan dan puan kepada pelajar yang sedang tengok. Okay, ini kalau yang sedang pelajar tengah tengok ni, ini bukan untuk ibu bapa dan guru je. Kita kena tahu juga untuk dari side kita sebagai student. Okay, mungkin di antara kita yang student ni, kita sedar kita sedang belajar dalam keadaan paksa. Jangan tipu diri sendiri kalau kata anda memang dalam keadaan tu. Cuma kita kena tahu, kenapa aku paksa diri aku, untuk apa? Untuk kita tahu last kali kita akan dapat gembira tu. Sebab tu kita paksa diri kita. Kebanyakan mereka paksa tanpa rasa ada aim pun. Diorang paksa sebab orang kena buat macam mana kan, tidak berbirat belakang. Okay, so kalau paksa yang sebenarnya ialah kita tahu ujung-ujung nanti lepas paksa ni dia akan hilang dan dia akan datang gembira tu. Aku nak yang tu. So kat situ sebenarnya pelajar boleh aim. Alright. So, itu berkenaan gembira dengan paksa. Terima kasih Kak T. Okay, kita nak layan komen sekejap. Okay, ada juga parents yang kata, ya saya dah guna. Syaliza Muhammad Noor. Okay, ya saya dah guna. Alright. So, apa nama, yang mana yang dah menggunakannya, kita tahu, kita nampak sejauh mana efisiennya. InsyaAllah Kak T atas ilmu yang diberi. Yes, Kak T untuk Cikgu Harudin. Alright. So, okay, kita nak pergi yang ke isu yang seterusnya mengenai belajar dengan gembira ni. Okay, tadi kita dah tengok cara paksa dengan cara gembira ni, of course dia ada link dan ada juga efek yang berlainan. Yelah, of course lah, kalau belajar dengan gembira ni durasi untuk dia ambil masa untuk faham tu cepat berbanding dengan yang dipaksa. Okay, sebab yang dipaksa ni dia still ada mind block, dia ada biawak dalam kepala dan macam-macam. Okay, dah nak kena buang semua tu, barulah senang ilmu tu masuk. Sebab tu dah ada masa dia, dah ada proses dia. Okay, ada setengah pula macam saya pernah ada di Lahzun Education, kita pernah ada ambil SPM persendirian, calon SPM persendirian. Okay, which is dia sebelum ni dia daripada tahfiz lah. Okay, dia dah habis tahfiz dan dia nak ambil SPM. Okay, dia datang kat kami. Apa yang saya nampak ialah, okay, gembira nak beritahu gembira ialah bila diorang datang kelas tu, memang diorang nak, diorang yang datang sendiri, diorang yang bercakap masalah diorang itu diorang punya nak keinginan. Bila datang ke kelas tu, belum apa-apa dia dah happy sebab dia tahu dia nak ditimba ilmu. Dekat situ, bila kita ajar dalam seminggu, sebulan, kita nampak topik ini, student aku yang sekolah daripada Darjah 1 dari form 1 kita dah ajar, tak faham-faham lagi. Diorang ni baru jumpa topik ni dah faham dah. So nampak tak guys, so, kunci dia ialah gembira. Selain daripada dia tahfiz, kita faham, tapi selain daripada tu dia gembira dan willing. Gembira dengan willing ni dia datang sendiri. Macam Kak T kata, dia sendiri yang akan tercegat depan laptop, dia sendiri yang ambil effort untuk mana cikgu dah sampai belum, dia yang sendiri. Okay, bila gembira ni dia ada align dengan apa kita panggil effort yang sendiri tu lah. Okay, so dekat sini kita nampak bila gembira tu cepat sikit penerimaan untuk sesetengah benda yang kita ajar tu lah. Tentunya tu.
Walaupun walaupun isi pengajaran tu ringkas saja sebenarnya. Betul. Isi pengajaran. Contoh Betul. hanya ajar bina ayat saja, tapi kenapa Betul. boleh sampai 2 jam? Bina ayat je, hanya kemahiran bina ayat. Sebab contoh bila kita on screen, kita tak boleh bagi input yang terlampau banyak serentak. Budak akan jadi macam banyaknya info. Ya. 10 minit je. Ya betul. Jadi biasanya dalam masa 2 jam tu Kak Tia akan ajar dia orang bina ayat, kemudian masuklah tata bahasa sikit kan. Jadi mereka ada kemahiran bahasa dan ada kemahiran kemahiran menulis, kemahiran menulis dan ada didik hibur. Ada didik hibur. Gunakan sepenuhnya. Tu questionnaire sudah tulis. Kelas bahasa Inggeris saya wajib ada. Wajib ada kad ASK. Termasuk. Kelas Yes. Sebab memang enjoy kalau duduk dalam kelas questionnaire. Saya dah berapa kali duduk dalam kelas baik bahasa Inggeris ataupun baik PDPC. Questionnaire setiap bagi tips lagi macam mana nak gunakan OSASCOM tu dalam bahasa Inggeris menggunakan kad ASK. Kursus untuk guru. Guru macam mana nak guna OSASCOM menggunakan kad ASK. Kalau kabut cikgu-cikgu menaik tu. Seronok. Alhamdulillah. Jadi walaupun diwajibkan, coach ni kata kelas bahasa Inggeris saya mesti wajib. Jadi wajib tu kadang-kadang budak parents akan rasa terpaksa. Tapi apabila tahu impak dia kepada anak tu, value yang anak dapat, manfaat yang anak dapat, insya-Allah parents akan support sebenarnya. Parents akan support. Kita kesian sangat dengan cikgu-cikgu penat ni. Bercakap budak macam ni. Ataupun tengok aja apa yang cikgu ada yang gini je, nampak telinga je belah tepi. Kita tak apa yang terbaring sambil pegang handphone terbaring. Ya. Cikgu ceritalah cikgu, saya dengar cikgu ceritalah. Yang paling kesian, yang paling menyedihkan cikgu lah tutup kamera. Yes. Bayangkan cikgu ni mengajar dalam menghadap skrin. Lepas tu tengok gelap aja. Ya Allah, rasa macam bercakap dengan dinding. Ya, macam kita tengah praktis lepas ni nak buat show depan cermin. Ya, kesian. Dekat sini memang kesian sangat dengan cikgu-cikgu. Sangat-sangat kesian. Dan Kak T 30-40 orang budak tu awak buka semua buka. Semua buka, lepas tu itu peraturan kita sendirilah kan. Semua betul. Buka. Kalau awak tutup kamera, macam mana saya nak nampak awak nak tunjuk kat SK ni? Kita bagi ni ya. Ataupun siapa yang tutup, nanti saya akan beritahu parents. Macam itulah. Maknanya kita sentiasa cari ni supaya kita bukan nak denda pun sebab kita nak cerita kebaikan tu. Mungkin mereka tak faham. Kita nak tunjuk kalau buka ni last sekali nampak tak kalau kita buka kamera rupanya macam kita nak educate. Macam muka berkerut ke kan. Awak tak faham Kalau gelap je cikgu bercakap sorang-sorang. Contoh. Yes. Contohlah Kak T pernah buat okey awak semua sekarang buka kamera, saya tutup. Semua buka semua buka, saya tutup. Lepas tu saya cakap je. Awak rasa apa? Cikgu tak puas. Sama dengan cikgu. Bagi dia rasa dulu. Sama dengan saya. Kalau saya bercakap, saya tengok dinding skrin saya gelap aja semua, saya pun tak puas. Budak saya ni ada ke budak saya ni dekat dapur ke dekat rumah, dekat bilik ke dekat tandas ke kan, mana anak murid saya. Jadi buka, memang wajib buka. Kalau tak buka ini agak kejam lah kan. Kalau tak buka memang Kak Tia. Kak Tia apa tadi macam ada cut scene sikit. Remove. Okey, faham. Remove dari Zoom. Kak Tia remove. Jadi memang alhamdulillah lah setakat ini baik tahun 1, baik tahun 6. Semua buka. Selalunya nak remove lah nak apa tu kita bagi tahu tapi tak ada yang buat pun sebenarnya. Lepas dia orang dah belajar dengan gembira, dia orang tahu apa macam mana kelas tu will go on lepas ni. So kita bagi tahu tu just kadang-kadang buat isyarat. Tapi kalau jadi betul kita akan buat lah. Tapi nak kata lepas kita cakap tu tak ada pun selalunya. Mula-mula dia macam ni tau. Mula-mula dia akan rasa macam terpaksa pula nak buka skrin apa semua. So apa yang Kak Tia buat ialah Kak Tia cakap nanti saya remove awak daripada ni siapa yang tak ni. Okay. Kita buat betul.
Kita buat betul. Okay. Supaya budak cakap, betul lah cikgu remove. Lepas tu dah yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu dah tak, dah memang kita, dah semua buka kan. Kemudian kita akan acknowledge dia. Contoh, hai Faris, hai Yuri, macam tu. Hai Syuhada, macam tu. Jadi dia cakap, oh ada kamera cikgu panggil, yang tak ada kamera cikgu tak panggil. Budak kan suka perhatian tu. Betul. Jadi kita bagi macam tu. Jadi budak nak tak nak memang akan buka, alhamdulillah setakat ini. Alright. Okay, so itu dia kita panggil kunci dia sebab mungkin ada ibu bapa yang sedang menonton, kita tahu kadang-kadang kita tak sempat nak pantau anak-anak. Okay, untuk 2 jam dekat situ, 2 jam kita nak duduk situ. Kita pun kadang-kadang ada komitmen lain. Alright. So sebab tu kita hand over dekat Twitter time tu. Cuma kita nak bagi tahu ini adalah isu-isu bila kita kelas PDPR lah. Antara sebab kelas tu tak efisien sangat 100% adalah sebab kita tak boleh tengok macam mana reaction, tiada komunikasi, kita tak nampak lah maksudnya apa yang sedang berlaku di balik skrin sana. Okay, kadang-kadang kita dah puas dah tengah-tengah. Okay, awak faham tak? Lepas 5 minit dia senyap, 5 minit lepas tu, sorry sir, saya pergi toilet. Kita terang dah dekat 15 minit. So itu dekat situ lah efisiennya kurang dekat situ. So kita nak kena ulang balik. So bila ulang makan masa lagi. Betul. Okay, so dekat situ apa yang kita nak sampaikan tu terhad lah kat situ bila kita kata tak ada participation daripada pelajar kat situ. Alright. So itu tapi jangan risau, bila diorang tahu diorang akan belajar dengan gembira, mereka akan participate. Benda tu akan datang sendiri, tak perlu kita suruh. Okay. Diorang akan buat semua sendiri. Alright. So thank you Kati untuk sharing mengenai sejauh beza dia ada sangat ke untuk yang paksa dengan yang belajar dengan yang berasa dia gembira. Ada bezanya, cuma kita boleh tahu ada relatednya. Okay. Alright. Kemudian bila kita cakap pasal tadi tu paksa dengan gembira tu, okay, Kak Tia ada juga sebut dekat rumah ibu bapa ada peranan masing-masing dan sebagainya. Actually lah, kalau betul-betul lah, siapa sebenarnya yang kena terlibat? Okay, kita include sekali untuk pelajar ni, dia orang belajar dengan gembira, siapa yang kena ambil effort ni? Adakah ibu bapa saja ataupun siapa lagi pihak-pihak yang kena support untuk pelajar tu dapat belajar dengan gembira actually? Okay. Ini kita ada formula belajar dengan gembira. Jom kita tengok sama-sama. Ini formula dia. Formulanya bermula dengan ibu bapa. Sebab apa? Biasanya kalau belajar, kita akan ingat cikgu. Okay? Kita akan ingat cikgu. Tapi kena faham balik. Kita sekarang dalam situasi PDPR. Jadi bila PDPR, orang yang pertama sekali kena bantu ialah ibu bapa. Jadi ibu bapa ni peranan dia bukan setakat ibu bapa juga, tapi juga sebagai guru di rumah. Jadi ibu bapa adalah penghubung antara murid dengan guru. Betul. Jadi sebab tu letak dulu ibu bapa. Ibu bapa ni lah manpower dalam mewujudkan belajar dengan gembira di rumah. Sebab apa? Sebab yang nak menyediakan anaknya pun parents. Yang nak menyediakan tools untuk anak pun parents. Yang nak menyusun masa siapa guna, siapa waktu ni pun parents. Ibu bapa juga kan. Jadi nak ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa tu. Ibu bapa kena tahu jadual belajar anak-anak. Ibu bapa kena tahu. Di samping kerja sendiri pula tu kan. Kerja maknanya parents pun BDR kan. Ada yang betul. Work from home. Jadi dekat situlah pengorbanan, waktu inilah pengorbanan, komitmen ibu bapa sangat-sangat dihargai oleh guru-guru sebenarnya. Right? Contoh macam Kak Ti tadi, Kak Ti beritahu grup kelas online Kak Ti, dalam grup WhatsApp murid 30 orang. Tapi dalam grup itu nombornya ada hampir 70. Nombor telefon dalam grup, tapi budak 30 je. Tapi nombor telefon dalam grup itu ada hampir 70 nombor. Bukan 70 orang budak. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni bila dia nampak value, bila dia nampak manfaat, dia akan rasa dengan sendirinya dia akan rasa macam nak kena sama-sama jugalah dengan cikgu kan. Contoh cikgu, anak saya waktu ini anak saya ada dekat rumah pengasuh. Jadi boleh tak saya masukkan nombor pengasuh? Anak saya pinjam handphone pengasuh. Masukkan nombor pengasuh tu dekat situ. Tadi nombor
maknya. Lepas tu masukkan nombor pengasuh. Cikgu, hari ni pula, hari sekian pula nenek dia yang jaga. Boleh Betul. tak cikgu masukkan nenek dia dalam tu? Masuk pula. Yes. Cikgu, saya macam minggu depan saya kena outstation. Boleh tak letakkan nombor bapak dia? Bapak dia pula. Betul. Nampak tak? Parents tu sentiasa update. Kita kadang bila dah masuk tu malah nak keluarkan balik kan. Jadi berapa ramai tu? Satu budak saja kadang-kadang sampai 5 nombor dekat dalam grup. Tapi kita layankan juga. Sebab apa? Sebab ibu bapa tu sentiasa memastikan anak ni tak mau ketinggalan. Yes, Itu committed. ibu bapa. Ya, ibu bapa sendiri dah. Kemudian apa sahaja permintaan guru. Maksudnya permintaan yang baik lah. Bukan yang repeat kan. Permintaan guru. Contoh guru cakap macam saya lah kan. Macam Kak T kata parents boleh tak dapatkan kad ASK untuk anak masing-masing. Sebab saya memang guna online, memang perlukan tools. Betul. Jadi tools yang paling mudah yang boleh saya guna setiap masa. Bukannya minggu ni saya nak guna ni, beli ni minggu depan saya nak guna yang lain pula, beli pula. Kemudian bulan depan saya nak beli pula. Tidak. Ini sekali beli dan boleh guna sepanjang tahun. Tahun depan guna lagi. Tahun depan guna lagi. Ini Kak T dah guna dalam kelas hampir 3 tahun. Sekali beli je. Hampir 3 tahun Hampir 3 tahun dah guna dalam kelas. Walaupun bersemuka pun bila online lagi lah senang kan. Budak-budak dah ada. Jadi bila switch kepada online tu kita dah senyum dah. Sebab apa tak masalah pun. Tak masalah lah, insyaAllah sebab budak-budak dah ada bahan bantu mengajar. Jadi ibu bapa bila boleh bantu sediakan anak, boleh kerjasama dengan cikgu, insyaAllah. Jadi kemudian baru tanggungjawab tu jatuh kepada guru. Dari side guru pula, macam mana nak sediakan slide yang cantik-cantik, macam mana nak buat video, banyak, Masya Allah. Cikgu-cikgu ni tetaplah cikgu. Betul tak Faris? Betul. Sanggup ni susah semata-mata untuk anak murid faham je. Sebab betul mereka tak? Pun kadang-kadang ada anak, dia orang pun guru / ibu bapa. Sebab tu ada sifat-sifat tu. Ya, kita ni cikgu, kalau murid tu tak faham, apa lagi aku nak buat buat video lah, buat video. Apa lagi nak bagi dia? Buat quiz lah, buat quiz bagi supaya benda tu interaktif kan. Buat apa lagi? Okeylah, ciptakan permainan lah untuk anak-anak tu rasa gembira. Jadi cikgu tu dia sentiasa. Jadi part cikgu tu kita tak risau sangat. Cuma minta ibu bapa faham saja. Ibu bapa faham apa permintaan guru supaya kita dapat memastikan pelajar-pelajar ni dapat input yang nak disampaikan. Dan akhir sekali, macam mana kita nak completekan formula ni, pelajar-pelajar tu sendiri. Tadi dah dipaksa kan? Dari dia rasa terpaksa bila dia dah ada sesuatu dekat tangan dia. Bila ada benda yang dia boleh pegang. Bila ada benda yang boleh dia buat untuk apa ni? Untuk chunking dia, untuk buat dia berfikir, keluarkan idea secara kreatif, secara kritis kan. Jadi budak-budak pun akan rasa gembira. Yang ini mereka ini penerima sebenarnya. Okey. Ibu bapa dia menyediakan. Guru menjalankan. Ibu bapa menyediakan, guru menjalankan. Kemudian pelajar menerima. Jadi bila ibu bapa campur komitmen ibu bapa, campur dengan komitmen guru, campur dengan komitmen pelajar, insya-Allah cukup satu formula, anak-anak akan wujudlah suasana belajar dengan gembira, insya-Allah. Alhamdulillah. Alright. So inilah dia pihak-pihak yang kena terlibat kalau nak anak tu belajar dengan gembira. So memang kita dengar anak belajar dengan gembira, tapi di balik tabir ramai yang kena standby untuk pastikan perkara ni berlaku. Perkara ni tu maksudnya belajar dengan gembira ni lah. Right, ibu bapa, guru dengan pelajar. Actually, kadang-kadang pelajar tu pun kena tahu yang dia kena belajar dengan gembira. Ini kena tahulah. Kita ni kena belajar dengan gembira. So, aku tak gembira ni. So, macam mana? So dekat situ dia aware dengan masalah dia. Ataupun dia tahu macam mana. Okay, aku tahulah. Aku kena KIV dulu, aku belajar kena gembira. Aku belajar kena gembira. Bawa masuk. Macam itu. Right? So, dekat sini... Yes. Lagi satu Faris, contoh macam mana Kak T cakap dengan parents tentang kad ASK ni. Sekali lagi lah cakap tentang kad ASK sebab mengasas kad ASK kan. Jadi sikit-sikit cakap pasal kad ASK.
Dia tak tahu nak bagi contoh lain. Okey, Okey. contohnya kepada ibu bapa, kita cakap kita akan menggunakan KSK sebagai aktiviti. Tapi pada pemikiran budak, nak bagi mereka gembira, memanglah budak fitrahnya main. Tak kisahlah budak sekolah rendah ke prasekolah atau sekolah menengah, main tu dia akan rasa macam seronok. Dia akan trigger, oh main seronok, sukanya. Jadi dekat situlah kita nak memahamkan pelajar kepada memahamkan ibu bapa supaya mendapatkan kad escape untuk anak. Anak dia akan fikir main. Pelajar ibu bapa akan fikir okey anak akan dapat sesuatu daripada kad escape ni. Akan belajar, akan macam-macam lah, macam-macam value yang dia dapat. Yes. Farhan. Baru saya faham ibu bapa juga mengambil peranan dalam belajar online. Ya, betul. Yes, betul. Dalam Alright. Yes, kadang-kadang Farhan kita kurang rasa bersyukur. Kadang-kadang bila kita berjaya tu dalam belajar sebab apa kita tak tahu. Ibu bapa lah sebenarnya tulang belakang utama dia untuk anda belajar dengan gembira. Actually Farhan kita boleh kata tipulah kalau kata tengah belajar dengan keadaan tak gembira. Okay, semuanya ibu bapa, rasanya ibu bapa dah support semua benda yang dia orang mampu, semampu mereka. So kita orang nampak sendiri untuk Farhan ni, which is the student Lahazun. Okay, and then nampak lah bila kita nampak ibu bapa tu support dari segi apa yang anak perlu untuk belajar dengan gembira ni, kita nampak perubahan dan prestasi Farhan tu berubah lah dalam akademik. Sebab apa? Setiap kali kelas ataupun setiap kali cikgu kat sekolah, bukan dengan kami je, bila cikgu kat sekolah pun dia tahu macam mana nak handle diri dia supaya dia belajar dengan gembira walaupun dengan orang lain. Dia maintain that character belajar dengan gembira tu. Betul. Right? So, Kak T, sebenarnya kita dah nak di hujung-hujung perancangan sebenarnya sebab kita selalu bersiaran langsung selama sejam. Tapi tak apa, nampaknya masih lagi viewer ni masih lagi committed untuk dengar sharing daripada Kak T mengenai belajar dengan gembira ni. So kita lanjutkan dengan soalan yang seterusnya. Okay, mungkin Kak T boleh share sikit ataupun Kak T dah share sebenarnya game yang kita boleh apply. Mungkin ibu bapa boleh buat the simple things lah. The simple thing antara game yang kita boleh buat untuk pastikan kat rumah pun kalau dia buat ulang kaji, gembira juga dengan mak bapak sekalipun, dengan ibu bapa sekalipun. Dia tak akan rasa terpaksa. Macam tadi yang kita kongsikan, menggunakan kad ASK sebagai bahan bantu belajar untuk anak-anak di rumah, serta kita secara tak langsung kita bantu juga guru supaya pembelajaran tu menjadi lebih bermakna sebenarnya. Jadi memang kalau tanya saya, saya memang gunakan kad ASK. Bukan saya guna sebulan 2 je, saya guna dah 3 tahun kad ASK ni sejak dari tahun 2001 kan, 2021, 2020, 2019 saya guna ni. Daripada kad dia, beg dia oren lagi. Daripada kami ada beg oren tu. Bertukar, kemudian ada versi biru, kemudian yang sekarang ini versi hijau, ada bahasa Arab. Jadi memang itu yang saya gunakan. Dan bukan saja kad ASK ni sekadar nak main-main dalam kelas saja, tidak. Kami juga contoh buat kelas juga. Kelas secara online untuk guru-guru. Itu macam mana kita nak ajar tata bahasa BM menggunakan kad ASK. Betul. Macam Lahazun sendiri. Lahazun menggunakan kad ASK semasa kelas Cambridge. Betul? Betul. Untuk guru-guru English Cambridge, cikgu-cikgu kalau nak tahu tentang English Cambridge, selayaknya carilah Lahazun. InsyaAllah program Cambridge, English Cambridge untuk cikgu-cikgu dapat certified, carilah Lahazun. Memang ini bukan saya cakap bukan sebab kami ni rapat, tidak, tapi sebab value yang mereka beri. Betul. Bayangkan level Cambridge kot. Cambridge tu kita tahu ada satu nama universiti yang prestige lah kita kata worldwide. Macam mana boleh libatkan dengan kad ASK ni, boleh terlibat dengan Cambridge lah. Macam mana boleh libatkan? Jadi Lahazun bukan semata-mata bawa Cambridge itu sahaja. Lahazun bawa juga kad ASK supaya jadi certified partner juga dengan Cambridge ini. Jadi itu antara betul-betul Lahazun memang betul-betul nak membantu pelajar-pelajar supaya bukan saja pelajar, membantu guru-guru untuk mendapat sertifikat Cambridge ni dari anak-anak tadika tau. Dari tadika.
Dari tadika sampai sekolah rendah, sekolah menengah sampailah cikgu-cikgu. Dan dengan kabarnya cikgu-cikgu kena ada satu level dalam CEFR, SEFR, kena ada satu level kalau tak salah guru-guru sekurang-kurangnya. Kalau guru tadika sekurang-kurangnya B1. B1, betul? B1, ya. Kemudian guru sekolah rendah berapa? Guru sekolah menengah mana? Jadi macam mana nak tahu tahap pencapaian kita dekat situ, dekat level situ dalam English, maka carilah Lahazun. Kalau BM memang saya lah yang bawa. Kami ada buat kreativiti dalam PDPC. Menggunakan kad ASK. Ya, ini saya dah attend. Saya dah attend. Kan. Yang ini kita memang berkongsi macam-macam dengan cikgu-cikgu. InsyaAllah. Alright, so ini adalah merupakan saranan ataupun idea untuk ibu bapa, sebab kita tahu ada ibu bapa yang jenis mengajar anak dia kat rumah juga. Dia mengajar juga. Lepas dia dah hantar ke kami, dia hantar ke sekolah, malam tu mungkin revision dia bantu anak dia buat homework ke, ada ajar anak dia melalui homework tu lah. Okay. So macam mana kadang-kadang ada juga yang mengadu, saya ni tak boleh lah nak ngajar anak saya ni balik boleh jadi singa. Okay, kita tahu. So macam mungkin kaedahnya penyampaian. So bila kita explain, sebenarnya ibu bapa pun boleh guna kad, macam contoh kad ASK ni dan sebagainya untuk bimbing anak tu. Dia kata macam gitu je, and then mereka apply sendiri, and then dia nampak lah kat situ 3 pihak diorang jumpa untuk satu subjek. Contoh BM jumpa saya. Bukan sekolah jumpa saya. Kalau pelajar sekolah ni, pelajar Lahazun jumpa saya. Lepas tu bila dari sekolah untuk subjek BM, dia jumpa cikgu dia. Okay. Bila di rumah juga, bila dia buat study, katakanlah start, tadi belajar tadi tu, bila ibu bapa tahu macam mana nak keluarkan idea, nak sumbang sarankan idea yang pelajar ada tu melalui kad ASK ni pun boleh sebenarnya. Antara saya buat untuk bahasa Melayu saya buat antara tata bahasa tu, mungkin kita tahulah kata nama dan sebagainya. Saya pernah juga buat aktiviti dengan pelajar tahun 5-6 lah, tahun 5-6 untuk karangan cerita. Karangan cerita, and then saya bagi satu situasi, saya susun lah kadnya. Situasi ataupun dia punya jalan ceritanya melalui gambar. Mereka perlu buat karangan tu berdasarkan apa kad tu. And then mereka alhamdulillah berjaya mereka buat sendiri. Kita tahu ada salah sikit here and there, tapi kita nampak cerita tu ada kesinambungan, ada plot dia dan sebagainya. Kat situ kita nak nampak kan melalui kad ASK. Okay. So bayangkan, so itu ialah antara kita panggil didik hibur ataupun belajar dengan gembira di dalam kelas lah. Dia kena ada elemen ni. Okay. Alright. Yang terakhir lah, nama Kak T untuk sebagai penutup. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung program ataupun live hari ni. Apa saranan Kak T kepada mereka yang sedang menonton ni, mungkin dari segi pelajar ataupun ibu bapa ataupun ketiga-tiganya sekali? Apa saranan Kak T kepada mereka yang sedang menonton ni mengenai belajar dengan gembira ni? Silakan Kak T. Macam mana yang Kedah kita bagi tahu tadi kan, maknanya belajar dengan gembira ni bukan hanya satu kelompok saja yang kena fikirkan, iaitu contoh cikgu lah kena fikirkan macam mana nak bagi beri seronok, tapi pelajar itu sendiri dan guru ibu bapa itu sendiri. Dan apa yang ini pengalaman saya, apa yang memudahkan saya untuk mewujudkan suasana itu, saya memang menggunakan bahan bantu mengajar iaitu kad ASK tadilah. Yang ini je alhamdulillah setakat ini dapat menyelesaikan masalah saya, sebab dalam skrin saya tak boleh nak touch budak, saya tak boleh nak sentuh budak. Jadi gunakan kad ASK sebagai penghubung antara penghubung yang dengan skrin antara guru dengan murid. InsyaAllah ibu bapa jangan risau sekiranya ada guru yang meminta ibu bapa dapatkan kad ASK sebagai bahan bantu mengajar, tunaikan. Kita sama-sama bantu parents supaya dapat mewujudkan pembelajaran bermakna dalam kelas. Alright. Okay. Yes, betul. Alright, so itu merupakan yes. Silakan. Nak dapatkan, kat mana nak dapatkan? Kat mana nak dapatkan sebab saya selalu ditanya, kat mana nak dapatkan? Tunjuk je kat ASK. Sekarang ni parents kata, ya, boleh dapatkan. Sekarang nak cari siapa? Nak cari siapa? Nak dapatkan kepada siapa? Kalau di Kuala Lumpur, cari saja di Lahazun. Cari saja. Dan kabarnya Lahazun bersedia untuk hantar ke mana-mana saja satu Malaysia dia boleh postkan. Ya, betul lah. Bukan kami lah hantar lah, abang postman lah. Abang postman lah hantar. Bersedia
bersedia untuk memberikan Yes. servis tersebut. Betul kan? Tak ada hal. Boleh? InsyaAllah. Betul. Okey, untuk Kuala Lumpur. Betul? Alright. So, apa nama, untuk maklumat lanjut mengenai KSK ni, kami tak ceritalah in deep. Kami just bagi tahu macam mana didik hibur ni, contoh didik hibur kami gunakan KSK. Kita boleh relatekan dengan belajar dengan gembira hari ni sebenarnya. Okey, sebab kita merupakan, ini kalau kita dengar topiknya macam klise lah. Yelah, tahu nak kena belajar dengan happy apa semua. Tapi kita tak tahu in deepnya how it works ataupun betapa berkesannya belajar dengan gembira ni untuk pelajar ni sebenarnya. Dia sangat memberi impak yang besar lah sebenarnya kalau nak diikutkan. Okay. So terima kasih sebenarnya Kak T nak ucapkan dari saya pihak Mega Life Lahazul Education. Saya sendiri Cikgu Faris untuk sudilah berkongsi dengan ibu bapa yang sedang menonton ni. Okay, mereka committed untuk dengarkan perkongsian kita ini sehingga habis. Sebab kita nampak viewer even tak drop bawah daripada 10 pun. Tadi kita nampak dia ramai yang cikgu-cikgu juga sertai dan sebagainya untuk committed dengar apa perkongsian kita hari ini. Saya really appreciate yang sedang menonton dan Kak T sebenarnya untuk spend masa hari Ahad kan. Kadang-kadang kita tahu Kak T pun busy woman. Tapi boleh juga untuk berkongsi sharing untuk hari ini setinggi-tinggi jutaan terima kasih lah daripada pihak saya dan pihak kami. Alright, so nantikan lagi yang guys yang sedang menonton ni untuk di masa yang akan datang mengenai isu-isu dalam akademik dan pelajar-pelajar ni dengan tetamu-tetamu undangan yang istimewa seperti hari ni. Kita nantikan lagi di next Ahad. Itu saja daripada saya, Cikgu Faris dan Cikgu Nur Hayati. Alright, untuk Mega Live pada minggu ini. Alright, jumpa lagi di masa yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Kata lebih faham sesuatu tajuk seperti AdMed. Tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi itu sukar lah untuk faham. Hazul ini mungkin ada perbezaan sedikit kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk pakej pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dah pasti gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Lahazul ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid sebab kadang saya tengok anak saya yang gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Banyak lagi rahsia. Lahazul terbaik.